Oke, assalamualaikum. Oke, ni di antara bahan-bahan nak masak nasi biryani. Oke, tuangkan minyak. Masukkan minyak sapi. Kalau tak nak pakai minyak sapi pun tak apa, tapi nasi biryani macam mana pun nak guna minyak sapi, baru rasa sedap. Okey, masukkan rempah empat beradik. Rempah empat beradik tu apa dia? Kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh. Ya, banyak-banyak. Sikit-sikit je, tengok pada bahan nasinya berapa banyak. Tengok pada ni lah. Saya tak pandai nak suka-suka. Saya agak-agak aja kalau masak ni. Masukkan bawang yang diiris. Kacau sampai naik bau yang wangi. Masukkan kari. Kari tu dibancuhlah dulu. Ya, bancuh dulu dengan air. Jadikan dia seperti paste. Kacau betul-betul sampai masak, sampai dia rasa sedap, rasa harum, rasa wangi. Ya. Masukkan sikit air. Bila dah nampak kering tu, masukkanlah sikit air. Jangan biarkan kering, nanti dia hangit. Kacau lagi. Jangan berhenti ya. Okey, masukkan sedikit pati ayam ke. Suka hatilah nak masuk pati ayam ke, pati ikan bilis ke, pati daging ke. Okey, bila semuanya dah masak, masukkan beras. Ini petua yang saya dapat ni. Ya, petua yang saya dapat, dia kata supaya beras tu sebati dengan bahan-bahan yang kita tumis tadi. Masukkan beras dalam kuali tadi. Kita kacaukan dia sampai sebati. Api tu perlahankan, jangan api yang besar ya. Apinya sederhana je. Okey. Kacau sampai rata. Okey, bila dah rata tu, baru kita masukkan dalam rice cooker ataupun kita masukkan dalam periuk nasi yang kita biasa gunalah, ya. Masukkan. Selepas tu masukkan susu sejat. Kalau tak ada susu sejat, nak guna santan pun boleh. Kemudian masukkanlah air ikut sukatan nasi yang biasa kita masak. Okey, gaul rata, ratakan semua. Okey, masukkan sedikit garam dan juga perasa. Rasa ni saya biasa guna yang secukup rasa. Saya jarang guna Ajinomoto. Saya lebih suka cukup rasa. Okey, dah selesai untuk nasi biryani. Ini cara saya masak apabila kita tak ada rempah khas untuk masak nasi biryani. Kita gunakan apa yang ada. Okey, masukkan sedikit paste ataupun perasa mango ke mangga ke, untuk kita bagi rasa-rasa masam sikit nasi tu nanti. Okey, masukkanlah. Kalau tak ada gajus, masukkan badam boleh. Okey, dah siap. Kita masukkanlah masakan kedua, ayam masak merah my style. Okey, macam biasa, tuang minyak dalam kuali. Tunggu sehingga ianya panas. Okey, masukkan rempah empat beradik macam biasa.
Tadi saya dah terangkan rempah empat beradik tu apa dia. Ditambah sedikit dengan halba campur. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang ditumis, bawang merah, bawang putih, sedikit halia. Tumis sehingga naik bau. Kemudian masukkan serai yang telah dipitik. Serai ini tujuannya dipitik supaya dapat mengeluarkan bau serai itu dalam masakan. Okey. Sampai timbul bau yang sedap ya, bau yang wangi. Okey, kemudian masukkan pula kentang. Kentang ni sebaik-baiknya sebelum kita masukkan tu, kita rebus dulu dia bagi dia empuk. Jadi waktu kita masak tu tak terlalu lama. Masukkan cili bawang, masukkan tomato puri. Lepas tu masukkan sedikit air. Gaul sampai sebati. Biarkan dia sekejap di atas api yang sederhana sampai cili itu rasa masak. Cili itu masak. Kalau mak saya kata cili itu masak. Okay, kemudian masukkan ayam yang telah digoreng terlebih dahulu. Okay, masukkan sedikit air jika rempah-rempah yang kita masak tadi tu terlalu kering. Okay, gaulkan sebati. Selepas tu saya masukkan susu sejak. Tujuan saya masukkan susu sejak ni untuk menghasilkan kuah yang lebih banyak sedikit dan rasa berlemak. Kalau tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Masukkan kacang pis. Kacang pis tu ambil kacang dia, air yang dalam tin dia tu buang, jangan digunakan. Okay, masukkan sedikit air dan kita kacau dia sampai sebati. Masukkan sedikit sos cili. Kalau tak ada sos cili, boleh masukkan sos tomato. Kalau tak ada pun tak mengapa, sebab tadi kita dah masukkan tomato puri, dah masam dah pun. Okey. Masukkan irisan bawang besar. Kacau lagi. Pastikan apinya sederhana ya. Masukkan lada besar. Tak kisahlah lada besar merah ke hijau ke, pastikan ianya dibelah dua. Okey. Masukkan sedikit gula kabung. Saya suka letak gula kabung. Ya, untuk rasa manis dia. Okey, kemudian masukkanlah bahan perasa. Garam. Ikut sesuai kita. Okey. Gaul lagi sehingga sebati. Okey, masukkan tomato yang telah dipotong. Tomato tu masukkan di saat akhir ya, jangan masukkan semua sekali pada awal masakan. Bimbang tomato itu akan lembik. Okey. Okey, kita biarkan sekejap sehingga ayam tu kuahnya menggelegak dan rasanya terbit. Okey, selepas tu kita tengok nasi kita dah masak ya. Okey, nasi tu kita nampak tak ada kismis. Okey, kismis tu kita masukkan dah saat-saat akhir je kita masukkan. Okey, siap sudah. Gitu.